Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berjumpa lagi YouTube channel hari ini. Okey, hari ini saya diminta oleh pihak sekolah untuk cek lampu yang di hujung ni. Lampu di hujung ni ada problem. Kita on switch tidak berfungsi lah. Saya tak pasti kerosakan daripada mana. Okey, yang untuk lampu ni dia pakai satu ni lah, satu untuk lita cahaya lah. Untuk yang satu dan yang kedua ni. Dia pakai satu switch. Satu switch kat sini. Dekat ujung ni. Saya cuba offkan ni yang pertama ni. Okey, ni yang pertama. Okey, yang switch yang kedua, yang ni. Okey, untuk switch yang ketiga ni yang tidak berfungsi lah dekat ujung ni. Dekat ujung ni. Okey, kita tengok. Okey, sekarang ni kita tengok di bahagian atas lah. Di bahagian atas kondisi lampu ni dengan lampu starter ni macam mana. Okey, untuk lampu yang ni, okey, lampu ni tidak ada kesan terbakar. Kalau terbakar dia akan jadi ni lah, kesan hitam dekat ujung ni. Sekarang ni masih kondisi dengan elok lah. Starter dia pun tidak ada kesan terbakar. Starter dia. Okey, tidak ada kesan terbakar. Okey, kita tengok lampu yang di sebelah hujung tu pula. Okey, kita tengok lampu yang sebelah sini pula. Lampu Kalimantan yang jenis double ni. Ini double. Dia pakai dua starter lah, kiri dan kanan. Dua starter dan dua mentol. Okey. Okey, mentol dia pun dalam keadaan baik lah. Tidak ada kesan terbakar ataupun rosak lah kat sini. Okey, kita tengok starter dia. Okey, kondisi starter pun masih elok lagi lah. Okey, untuk starter yang kedua ni kita tengok balik. Okey, keadaan baik. Okey, sebelum buka cover ni, okey, sebelum buka cover ni saya perlu check dekat switch dulu lah. Switch yang dekat ujung ni, dekat pintu masuk ni ada satu switch. Switch untuk lita cahaya kat sini. Okey, sebelum saya buka, saya kena check kat switch dulu. Okey, takut ada problem dekat pendawaian dekat switch tu. Okey, jom kita pergi tengok. Okey, kita gunakan ni lah, test pen untuk longgarkan skru ni, lampu ni. Okey, saya dapati lah dia punya pendawaian kabel ni. Okey, kabel ni telah putus, mungkin patah lah. Mungkin patah. Okey, dah patah. Untuk supply kat sini lah. Untuk supply yang switch yang ni, yang pertama ni, yang untuk lampu yang ujung tu. Ya, sebab tu lampu tu tidak berfungsi lah. Sebab dia punya pendawaian ni dah putus. Dah putus daripada terminal dia. Okey, lepas ni saya akan sambungkan balik. Saya akan buangkan ni lah, kulit kabel yang di ujung ni sedikit, dan saya akan masukkan semula di sini, di terminal untuk switch lampu ni lah. Saya longgarkan skru ni dahulu. Okey, kan dahulu, dan saya akan buangkan kulit kabel ni di ujung ni sedikit. Okey, saya dah buangkan ni lah, kulit kabel ni di terminal penambat untuk kabel ni lah, kabel lampu ni dekat sini. Untuk safety tuan-tuan pakai ni macam saya gunakan pelayan muncul tirus untuk tarikkan kabel masukkan dalam terminal ni. Okey, pastikan tuan-tuan offkan dahulu ni kat sini. Offkan dahulu. Masukkan kabel ni. Tolakkan dia punya ni lah, angkat ke atas sikit. Okey, saya dah ketatkan ni lah, skru ni kat sini, dekat penambat. Untuk kabel ni, untuk kabel supply lampu ni.
Saya dah ketatkan. Okey, lepas ni saya akan on kan switch ni untuk tengok balik berfungsi ataupun tidak. Okey, saya onkan switch. Okey, alhamdulillah berfungsi dengan baik lah. Lampu yang pertama ni pun dah hidup dan lampu yang kedua ni pun dah hidup. Berlaku pada ni lah, pada pendawaian penyambungan kabel ni. Kabel ni dah tertanggal lah. Tertanggal daripada terminal dia. Dia mungkin putus lah kabel tu, temaga tu. Dah putus. Supply tak boleh support lah ke lampu ni. Tak ada support. Sekarang ni saya dah potongkan di ujung kabel tu sedikit dan saya longgarkan skru di terminal untuk switch tu. Dan saya masukkan kabel untuk pendawaian lampu ni. Saya dah masukkan dan saya ketatkan di terminal tu skru. Sekarang ni lampu di ujung ni kanan dan kiri ni dah berfungsi dengan elok. Alhamdulillah. Okey, sebelum tuan-tuan nak buka cover di inilah belakang lampu ni, tuan-tuan kena cek dulu pendawaian dulu. Kadang-kadang dia punya berlaku dekat pendawaian tu lah terputus, supply tidak masuk. Kalau tuan-tuan buka cover tu, yang di atas tu akan jadi masalah lah, banyak kerja nak buat. Sebelum tuan-tuan ambil tindakan bukakan cover tu, tuan-tuan cek dulu supply kat sini. Ni yang penting. Kat sini supply ni masuk. Untuk supply masuk ni, kalau supply ni tuan-tuan cek masuk, tak ada masalah, tidak ada kesan putus. Dan tuan-tuan cek, lampu ni, lampu bar ni ada kesan terbakar ataupun tidak, ataupun dia punya ni starter. Okey, kalau kondisi dua-dua tu elok, tak ada masalah, tuan-tuan terpaksa lah tanggalkan bar dengan starter tu dan cover ni, cover penutup ni. Dia ada nak ni, kiri dan kanan ni, tuan-tuan buka. Sebelum tu tuan-tuan kena tanggal dulu bar ni. Tanggalkan dulu. Baru tuan-tuan bukakan skru cover ni, tuan-tuan cek balas. Balas terbakar ataupun tidak. Kalau balas tidak terbakar, tuan-tuan cek supply. Supply masuk daripada ni lah, incoming daripada switch tu. Ada masuk ataupun tidak. Kalau masuk, tuan-tuan cek balas. Kalau balas ada kesan terbakar, tuan-tuan boleh tukar balas baru, ataupun tuan-tuan nak upgrade lampu ni, buatkan lampu ni jadi lampu LED, tuan-tuan kena beli ni lah, beli mentol. Mentol ni lampu LED. Okey, tuan-tuan jangan beli mentol je jenis Philips. Tapi pastikan lah dia punya casing ni Philips juga. Kalau tuan-tuan nak pakai Philips, casing pun kena Philips. Kalau contoh casing Philips, mentol ni bukan Philips, tidak akan berfungsi. Okey, Philips, casing Philips, mentol pun kena mesti Philips. Baru berfungsi. Itulah atas pengalaman saya lah. Kalau contoh casing tuan-tuan ni Philips, tuan-tuan kena beli yang mentol ni. Jangan beli yang bukan Philips. Tuan-tuan kena beli Philips juga. Baru casing dengan mentol ni akan berfungsi. Kalau contohnya, kalau casing ni bukan Philips, tuan-tuan beli dia punya mentol ni mesti bukan Philips lah. Yang jenis jenama pun tak kisahlah. Jadi bukan Philips. Okey. Okey, itulah kerosakan lampu Kalimantan ni. Selalunya berlakunya dekat supply lah, supply switch. Switch ni akan berlaku selalunya lah. Switch ni rosak, dia akan jadi longgar. Macam saya DIY lah. Saya tanggalkan belakang ni. Saya masukkan dia punya spring di dalam ni, ataupun dia punya tempat kita punya letak kat switch ni, dia terlepas daripada tempat dia lah. Dia jadi lembut. Dia jadi touching lah. Dia akan bunyi. Biasanya kalau tuan-tuan berlaku dekat rumah ke dekat mana, tuan-tuan onkan switch ni, dia bunyi current. Bunyi current tu dia touching lah. Tuan-tuan boleh DIY lah. Tuan-tuan boleh buka di belakang ni, tuan-tuan tanggalkan, tuan-tuan boleh baiki balik switch ni. Sekiranya tidak terbakar ataupun patah lah, tuan-tuan boleh baiki balik. Ataupun tuan-tuan nak tukar baru pun tak ada masalah lah. Tuan-tuan boleh buat lah mana yang tuan-tuan boleh. Senang lah. Macam saya, kalau macam ni, kalau ibaratnya ni rosak, saya akan baiki balik lah. Saya akan tanggalkan, saya akan masukkan balik dia punya ni lah, switch ni kedudukan yang asal dia, ataupun dia punya penyentuh tembaga di dalam ni. Dia terjatuh daripada tempat dia, menyebabkan ni lah, supply ni tidak berfungsi.
Okey, biasanya macam itulah dia punya untuk masalah lampu ni. Ataupun dekat bar ni, bar dia terbakar, ataupun starter, ataupun dekat balas dia. Itu adalah berpunca-punca yang lampu ni tidak berfungsi. Okey. Okey, berfungsi dengan elok. Sekian saja tutorial saya untuk hari ini, DIY untuk cek kerosakan lampu Kalimantan jenis double ni. Sekarang ni berfungsi dengan elok. Itu saja. Sekiranya bermanfaat, mohon share, subscribe, komen channel saya. InsyaAllah di masa akan datang saya akan kongsi lagi dengan tuan-tuan berkenaan DIY. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jom DIY.